yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Syahdan bermula setengah daripada sifat orang yang tawadhu, yakni orang yang merendahkan dirinya itu, yaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, wabil jumlati famajami'u husnil akhlaqi wat tawadhu'i yu'khazu min sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi min sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi fayanbaghi an yuqtada bihi wa minhu yanbaghi an yuta'allam. Artinya, dan dengan perhimpunan perkataan yang sampai dan perhimpunan perkataan yang simpan, ringkas. Oh, jadi kitab saya ni jauh tulisan perkataannya ni tulisan lain betul lah, perkataan ni suti ni lah, ringkas jadi kau Arab tu wabil jumlah tu ringkasannya lah, betul lah. Cuma yang ditulis di sini ni pada hemat saya ni kesilapan perkataannya lah. Baik, dan perhimpunan perkataan yang ringkas yang ringkas itu, jadi muafakah lah dengan kalam Arabnya wabil jumlah ni kesimpulan dia. Maka perhimpunan segala perangai yang baik dan sifat orang yang tawadhu, yakni akhlak-akhlak yang baik dan sifat tawadhu itu, yakni orang yang merendahkan dirinya itu. Jadi tawadhu itu dengan erti orang yang merendahkan dirinya, yakni merasa dirinya tidak, orang yang tidak membanggakan dirinya, tidak menyombongkan dirinya, itu maksud tawadhu. Tidak nyombong, tidak bangga diri, yaitu diambil daripada kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak-akhlak yang baik ini, sifat tawadhu ni, ulama-ulama tasawuf ni ambil di mana? Jadi kata Imam Ghazali bahawa akhlak-akhlak yang mulia dan sifat tawadhu itu diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil daripada kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ihwal Nabi, keadaan Nabi itu, pelakuan Nabi itu memang ada jelas sifat yang mulia, sifat tawadhu dan sifat-sifat yang baik yang lain lagi. Yang disebutkan oleh setengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang menceritakan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tengok benda ni, orang yang nampak benda ni ada sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni telah menceritakan, telah meriwayatkan kepada kita tentang kelakuan Nabi ni, bahawa pada diri Nabi itu ada akhlak-akhlak yang mulia,
ada sifat tawaduk. Dan kelakuan sahabat, demikian juga sahabat Nabi yang sempat bersahabat dengan Nabi, bahawa sifat-sifat mulia tu ada juga pada mereka ni, terlempah, terkesan pada para sahabat. Dan kelakuan tabi'in yang soleh-soleh, demikian juga akhlak-akhlak yang mulia ni dan sifat tawaduk ni bukan saja ada pada Nabi, dia juga melempah, yang ini terkesan sampai kepada sahabat. Demikian juga orang-orang yang sempat berguru, berdamping dengan sahabat yang dinamakan tabi'in, maka sifat-sifat ni pun ada pada mereka. Jadi sambung menyambung benda ni. Yang soleh-soleh yang dahulu itu, maka segianya bagi manusia itu bahawa mengikut akan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan kelakuan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni disuruh mengikuti kelakuan-kelakuan Nabi, demikian juga para sahabat yang merupakan orang yang berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kelakuan orang yang soleh-soleh yang dahulu-dahulu itu, disuruh juga ikut kelakuan orang-orang soleh, yakni orang-orang yang sempat ataupun sedang mengaji dengan orang-orang yang sebelum mereka ini, dan mereka itu pula sedang mengaji dan tengok orang sebelum mereka itu juga bersama-sama salasilah ni sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang soleh juga menjadi pedoman kita. Dan daripadanya segianya belajar mengetahui akan perangai yang baik. Daripada itulah kita belajar akhlak-akhlak yang baik, perangai-perangai yang baik, yang membawa kepada merendahkan diri, yang boleh membawa kepada sifat tawaduk. Jadi sifat tawaduk ni memang sifat ni ada pada kelakuan Nabi, demikian juga para sahabat, demikian juga tabi'in. Cuma Nabi tak khabar aku tawaduk. Nabi ada menjelaslah tentang tawaduk tu, cuma dia tak kata tawaduk, tapi sahabatlah yang tengok. Yang tengok benda-benda tu. Jadi sahabat pula beritahu kepada kita, beritahu kepada generasi selanjutnya, tabi'in pula cerita kepada orang selepas mereka itu, sampailah ke zaman kita ni. Itu silsilah ilmu, sehingga sampai kepada alim ulama yang mengarang kitab-kitab. Wa qala Ibnu Salamata qultu li Abi Sa'id Al-Khudri ma tara fi ma ahdasan nasu minal malbasi wa minal mashrabi wal markabi wal mat'am. Faqala ya ibna akhi kullun lillahi washrab lillahi walbas lillahi wa kullu syai'in min zalika dakhalahu zahwun aw mubahatun aw riya'u aw sam'atun fahuwa ma'siyatun wa saraf. Artinya, dan kata Ibnu Abi Salamah adalah aku berkata bagi Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Ibnu Abi Salamah ni dia kata kepada, ditanyalah kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apa yang engkau lihat di dalam barang yang membaharui oleh manusia akan perbuatan yang tiada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Jadi Ibnu Abi Salamah ni dia tanya Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, apa pandanganmu tentang keadaan-keadaan baru yang dibuat oleh manusia ni? Benda-benda baru yang zaman Nabi benda tu tak ada. Tak ada benda tu. Tapi zaman mereka ni ada. Jadi Ibnu Abi Salamah ni tanyalah Abu Sa'id, pandanganmu macam mana? Daripada pakaian dan minuman. Jadi benda-benda yang baru ni yang tak ada zaman Nabi, antaranya dari aspek pakaian. Jadi gaya pemakaian zaman-zaman kemudian tu pattern lain, ataupun ada pembaharuan yang zaman Nabi orang tak pakai pattern gitu. Ataupun adalah unsur-unsur yang zaman Nabi dari aspek tu tak timbul. Dan minuman, demikian juga minuman. Ada minuman-minuman baru yang zaman Nabi tak ada minuman tu. Dan keenderaan, sama juga keenderaan. Dan makanan. Jadi benda-benda ni berlaku selepas zaman Nabi tu. Dari aspek-aspek ini ada pembaharuan dari segi makanan, minuman, pakaian yang benda tu tak ada zaman Nabi. Jadi macam mana ni? Apa yang manusia buat ni boleh ke tak? Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, tengok kekunci yang diberi oleh Abu Sa'id Al-Khudri untuk faham benda ni. Radhiyallahu anhu, hai anak saudaraku, makan olehmu akan makanan. Ya khabar gitu. Kaedah umum dia beri, mu makanlah makanan benda-benda bong. Maksudnya asalkan halal lah. Dipahamilah. Jadi kita benda-benda gini ni kita kena fahamlah. Memang gaya percakapan, tapi hari ni ada orang jenis dok sihat sikit, yang ambil ayat-ayat potong tu dia reka tafsiran dia sendiri. Hari ni berlaku. Jadi kalau kita nak buat jahat ke orang atas ayat ni pun boleh. Makanlah. Dia suruh makan belaka, tak kira halal haram. Boleh je nak kata gitu, sebab dia suruh makan. Tapi kita kena fahamlah, bila alim ulama tulis kitab ni, dia tulis gini ni, kita kena tafsir dengan baik lah. Bila suruh makan tu sudah tentu dah suruh makan benda yang halal. Jadi dalam bab halal haram, ulama jelas tempat lain pula. Dalam bab ni nak jelas gitu, dah kan nak kabur belaka. Kalau kabur belaka atas tempat tu jadi surat kabur. Tidak jadi kitab, jadi surat kabur. Jadi hari ni nak kabur, ada hati-hati perut, ada bersihat ke hari ni. Dia kerak-kerak ayat ni, dia buat tafsiran-tafsiran yang mengelirukan. Baru dia tepek tuduhan-tuduhan yang berat-berat ke alim ulama. Ni lubang-lubang gini boleh lalu kata, tengok dia suruh makan lah. Seolahnya boleh makan apa sajalah. Tapi kita fahamlah maksudnya tu. Tahu ni saya dengar satu ceramah. Kebetulan ada orang tahu dengar. Nak kaburnya gaya bahasa dan orang faham. Ada seorang guru tu, alim, seorang ustaz tu, dia nak cerita bahawa manusia hari ni dia banyak melanggar perintah Allah, tapi dia guna bahasa. Lepas tu dia langgar Allah Ta'ala. Dia guna bahasa langgar Allah, langgar Tuhan. Jadi kalau orang nak buat jahat, senang je kerak ayat tu. Dia kata Tuhan ni boleh kena langgar pula dah. Jadi orang faham belaka maksud dia tu. Langgar Tuhan ni dengan mana langgar perintah lah. Itu kaya orang cakap hari ni. Tapi nak khabar hari ni ada hati perut tak bersihat. Dia kerak ayat-ayat gitu tu. Lepas tu dia buat tafsiran ikut akal, ikut faham dia, ikut akal dia, lalu ditempel ke ulama dengan label-label yang buruk-buruk. Ini nyakit hari ni. Makan olehmu akan makanan, makanlah apa saja asalkan halal lah. Kerana Allah, tapi semua itu hendaklah dasarnya kerana Allah. Bila sebut kerana Allah Ta'ala ni, apa maksud kerana Allah? Kita buat pertama sekali, makan tu diharuskan oleh Allah. Kemudian apa yang kita makan tu dihalalkan Allah. Kemudian ada niat, mudah-mudahan makanan ini mengenyangkan kita, memberi tenaga kepada kita untuk kita buat, ada kekuatan untuk buat kebaikan.
Kemudian bila kita makan ni dapat syukur nikmatnya. Bila kita buat semua tu dalam bentuk seperti itu, itulah makna makan kerana Allah. Dan minumlah kerana Allah. Demikian juga minumlah apa saja, yakni yang halal lah, yang boleh diminum kerana. Dan pakai olehmu akan pakaian kerana Allah. Demikian juga pakaian. Pakailah apa saja mu nak pakai, satu tu orang sudahlah, kerana Allah. Dan tiap-tiap sesuatu yang diperbuat daripada yang demikian itu, padahal masuk akan dia membesarkan akan diri, atau masuk akan dia, maksudnya mana-mana perbuatan tadi yang dibuat lalu dia telah dicemari. Masuk ni dicemari dengan perasaan membesarkan akan diri. Dia pakai pakaian yang mahal-mahal, minuman yang mahal-mahal, makanan yang mahal-mahal, tujuan je nak tunjuk bahawa dia nawar kaya ataupun banyak biti, macam-macam. Kalau dia buat gitu, atau masuk akan dia bermegah, tujuan dia pakai seperti itu, makan gitu tu, minum gitu tu untuk tujuan megah-megah. Atau bersuka-suka, yakni tujuan suka semata-mata bersuka-suka. Atau masuk akan dia ria, ataupun dia buat semua tu dalam keadaan dia diganggu ataupun dia dimasuki oleh perasaan ria, nak tunjuk orang bahawa dia ni ada kemampuan yang lebih daripada orang lain. Orang lain tak boleh makan, dia boleh makan benda tu. Contohnya ada musuh-musuh. Jadi riak ni timbul juga. Kita dah mengaji bab riak baru ni. Riak dalam hal dunia ni tidaklah yang menjadi sesuatu yang diharamkan. Tetapi kalau tujuan sampai tahap dia jadi sombong, diharam atas sombong dia tu. Atau masuk akan dia sum'ah. Sum'ah ni, riak ni dia tak jauh tapi beza sikit. Secara umumnya sum'ah ni supaya dia terkenal, dikenali, disebut-sebut tentang sesuatu perkara itu. Mu nak tahu orang kaya makan sedekah apa ni? Dia ni lah. Orang kaya boleh makan makanan mahal, orang lain tak boleh nak makan makanan ni. Sum'ah jadi sebutan orang. Maka iaitu maksiat. Jadi perkara-perkara tadi tu, makan, minum, pakaian, kalau dibuat kerana Allah, halal, tak ada masalah pun. Tapi kalau dicemari dengan riak, dicemari dengan sombong dan sebagainya, jadi maksiat lalu dah. Jadi bila Ibnu Abi Salamah ni tanya Abu Sa'id Al-Khudri tentang perkembangan yang berlaku pada zaman dia tu, tentang orang buat, orang makan, minum makanan minuman yang tak ada zaman Nabi. Maksudnya dari segi mutunya, dari segi peliknya, sedapnya, pakaian pun comel-comel. Boleh ke? Ni jawapan dia. Tak kira lah makanan, minuman, guna-guna ke, sedap tak sedap ke, tapi kalau semua itu kau lakukan kerana Allah, moleklah benda tu. Tak kira zaman mana-mana. Tak ada zaman ni ke, ada zaman kedia ke, tak kisah tu. Tapi yang penting apa yang kau lakukan itu kerana Allah. Salah satu makna kerana Allah itu muafakat dengan keizinannya lah. Maksudnya benda tu halal lah, halal. Tapi kalau kita lakukan itu dengan tujuan kesombongan, sum'ah, riak, jadi maksiat. Jadi kuncinya situ. Bukan makanan baru tak baru, bukan pakaian baru tak baru. Dari segi tak ada zaman Nabi ke, ada ke, tak kisah dari segi tu. Dari segi apa landasan dia. Itu ukuran yang diberikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam kiki seperti ini. Kalau tengok atas definisi dari segi bahasa benda baru ni, bid'ah lalulah. Kalau kita makan bid'ah hari ni, benda-benda makanan atas zaman Nabi tu bahan bid'ah belaka. Kalau nak pakai atas makna umum benda baru yang tak ada zaman Nabi. Dan saraf ini yakni berlebih-lebih. Berlebih-lebih ni maksudnya yang dilarang lah. Berlebih-lebihan yang ditegahkan oleh syarak akan dia.
yakni semua ini, yakni segala perkara tadi itu yang diambil atas keadaan yang salah, dicemari dengan riya, dengan takaburnya, bermegah-megah, dengan sum'ahnya, maka benda ini akan jadi haram, menjadi maksiat dan ditegah. Ditegah, disyarakkan dia. Dan lagi kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, alij fi baitika minal khidmah ma kana yu'aliju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ka'an ya'lifan nadhiha wa ya'kilal ba'ir wa yuqimal bait wa yahlibal syata wa yaghsifan na'la wa yuraqqi'a al-thawba wa ya'kula ma'a khadamihi wa yathana anhu idza a'ya wa yashtari asy-syai'a min as-suqi wa la yamna'uhu al-haya'u an yu'alliqahu biyadihi fi tarafi sawbihi wa yanqalibu ila ahli. Artinya, dan perbuat olehmu di dalam rumahmu daripada berkhidmah yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhidmah di dalam rumahnya. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, hendaklah kamu buat, hendaklah kamu lakukan di rumahmu apa yang Nabi buat di rumah baginda. Itu kata Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id suruh kita ni ikut apa yang Nabi buat di rumahnya. Apa yang Nabi buat di rumah dia? Hak ni kita jangan perhati apa-apa yang Nabi buat di rumah beliau, di rumah baginda. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan akan untanya yang mendirus kebunnya, yakni unta yang digunakan untuk bekerja, untuk mengairi, untuk pengairan di kebun-kebun baginda, di kebun Nabi ni, Nabi sendiri makan ke dia. Padahal tarah Nabi takkan tak ada khodam, tak ada orang nak tolong, tapi nak kebun Nabi buat sendiri. Orang tolong, bagi orang tolong, tolonglah. Tapi dia ni Nabi, sifat Nabi nak tunjuk bahawa dia sendiri terlibat buat. Dan mengikat ia akan untanya yang dikenderainya. Unta yang Nabi naik itu Nabi ikat sendiri. Padahal kita hari ni kalau nisbah pada Nabi kau dengan pengikut yang ramai dan sebagainya, itu padang kerja orang je. Tapi Nabi buat, diikat sendiri. Tapi hari ni kita tengok orang-orang yang dilayan seperti itu bukan main hari ni. Pintu kereta orang tolong buka, orang tolong tutup. Kena molek, kalau boleh biar kasut pun orang tukar cabut. Noknya kau boleh. Biar orang buat belaka, kasut orang cabut, kasut orang pakai. Noknya gini. Tapi manusia suka keadaan gitulah. Dan berdiri ia berkhidmat di dalam rumahnya, yakni Nabi banyak buat kerja-kerja rumah. Ni payah kita nak ikut. Sebab sipir kita hari ni rumah tu kerja orang puang, luar kerja orang lelaki. Sipir kita. Tapi Nabi rupanya dia buat kerja rumah juga. Tapi kalau kita balik buat rumah gini, orang puang kita kata lain. Dia kata ni puang tabiat lah ni. Tapi Nabi nak kebun, Nabi buat gitu. Kalau nak buat slow-slow lah. Jangan buat mendadak, dia marah dia. Dia kata buat tabiat.
Dan memerah ia akan air susu kambingnya. Nabi buah sendiri. Nabi buah sendiri susu kambing. Dan menjahit ia akan kausnya, yakni kasutnya yang putus. Nabi jahit sendiri. Dan menampal ia akan kainnya yang fusuk ni, yang cari-cari lah. Nabi sendiri duk jahit. Pakai yang awak cari-cari, jahit sendiri. Dan makan ia serta dengan khodamnya. Nabi makan sekali dengan orang gajinya. Khodam awak kerja dengan yang berkhidmah ke Nabi ni, Nabi makan sekali. Jadi semua ni memperlihatkan pertama sekali antaranya adalah sifat tawaduk lah. Jadi Tok Syekh ni bawa riwayat ni nak cerita tentang sifat tawaduk. Tapi dalam riwayat tu sebenarnya banyak perkara lah yang diberitahu kepada kita ni. Dan mengganti daripada khodamnya akan menggiling tepung. Ada kalanya khodam mungkin dah orok ni, Nabi buat sendiri ganti khodam dia. Khodam awak kerja tu mungkin ada hal lain, Nabi ambil alih. Menggiling tepung apabila lelah khodamnya, lelah. Bila khodam tu mungkin kerja letih dah. Letih ngak dah, Nabi ambil alih sekejap. Nak kabur sampai begitu Nabi berkhidmah di rumahnya. Dan membeli ia akan sesuatu daripada pekannya. Nabi sendiri duk beli pasar, pergi beli barang. Nabi sendiri pergi beli. Dan tiada menegahkan akan dia oleh malunya. Yakni sifat malu tidak menghalang Nabi untuk dia buat benda-benda ni. Pergi pasar, beli barang. Kita kadang-kadang ada hal-hal, ada kalanya kita rasa malu sikit. Kita tengok atas darjat. Darjat. Kalau kita darjat orang kampung ni tak apa je lah. Tapi bila naik pakat sikit, susah sikit, dah sedap sikit nak pergi. Serba salah. Nak pergi kedai lebih kurang serba salah lalu dah. Tapi Nabi dengan pangkat kenabian tu tidak terhalang. Disebab malu tak menjadi penghalang untuk buat kerja-kerja ni. Bahawa membawa ia dengan tangannya itu, Nabi bawa sendiri barang-barang yang beli tu. Bawa dengan tangannya itu akan sesuatu hajat, yakni sesuatu barang yang dia beli pasar tu, Nabi bawa sendiri. Akan sesuatu hajat daripada pekan itu, barang yang dia beli pasar tu, beli pekan tu, Nabi bawa, Nabi jembeng. Atau menjadikan ia akan sesuatu yang dibelinya daripada pekan itu, di dalam hujung kainnya dia buku kain. Jadi nak kabarnya Nabi bawa sendirilah, sama dia bawa kat tangan dia ke, dia buku dengan kain ke, tak kira lah. Maka pulang ia dengan dia kepada ahlinya. Dan Nabi balik ke rumah, balik ke keluarga baginda, bawa benda-benda itu. Yusafihu al-ghaniya wal-fakira was-saghira wal-kabira wa yusallimu mubtadi'an ala man istakbalahu min saghirin aw kabirin aswada wa ahmara hurrun aw abdun min ahli salah. Artinya adalah Nabi SAW berjabat tangan. Nabi berjabat tangan akan orang yang kaya dan orang yang fakir. Tak kira orang kaya ke, orang fakir ke, Nabi berjabat tangan mereka. Kita masa duduk kampung berjabat tangan, tapi bila naik jabat tinggi sikit mungkin milih sikit lah kadang-kadang. Baik, berarti berjabat tangan ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jabat tangan.
Jadi dan sunnah ini sunnah yang tidak ditentukan masa. Jadi jangan marahlah orang jabat tangan lepas sembahyang. Sebab dia sunnah Nabi dan tidak ditentukan masa. Nabi tak khabar bahawa Nabi tidak diriwayatkan Nabi buat benda ni pada masa tertentu tu. Dia adalah satu sunnah yang umum. Nak buat bila-bila pun kau anda boleh. Jadi orang kita ada kefahaman pelik sikit, tak biar orang salam lepas sembahyang. Zaman Covid ni tak apa lah. Ini hal lain. Covid ni kena sama nak pasal-pasal. Jangan sampai hal tu. Tapi dalam keadaan normal, aman, itu sunnah. Bersalam. Sebab Nabi buat. Jadi boleh tak kira ke masa lepas sembahyang ke tak lepas sembahyang. Jadi orang yang cuba ada setengah orang dengan kefahaman yang sendiri itu, dia menilai orang yang bersalam lepas sembahyang ni sebagai perbuatan bid'ah. Jadi kita tak boleh nak pakai lah buah tu. Orang nak pakai buah tu kerana dia dia tak payah salah dengan orang. Tapi orang nak bersalam jangan dia marah lah, sebab tak ada larangan. Bahkan secara umumnya bersalam tu adalah ditunjukkan oleh Nabi sebagai sunnah. Orang yang kaya dan orang yang fakir tak kira Nabi salam belaka, orang kaya ke orang miskin ke. Dan dengan kanak-kanak yang kecil Nabi salam juga dengan budak-budak. Dengan kanak-kanak. Dan dengan orang yang tua-tua. Jadi budak-budak pun Nabi salam, dengan orang tua pun Nabi salam. Dan memberi salam atas mereka itu akan yang memulai akan salamnya. Nabi beri salam dan Nabi mendahului beri salam. Nabi beri dulu. Nabi beri dulu atas sekalian yang berhadapan dengan dia. Jadi panggil Nabi ni, sifat Nabi ni, Nabi suka mendahului beri salam kepada orang yang berdepan dengan dia. Orang berdepan lah, hak jumpa lah. Jadi hak dah berdepan dengan kita dah ayah lah. Jangan paling beri salam. Palingnya kata orang ni tak sihat mana. Waktu kata kau jalan paling belakang, Assalamualaikum. Tengok sini, Assalamualaikum. Tak lama nyetuhuk dia orang. Jadi hak depan dengan kita temu, tengok apa dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi beri salam orang yang berdepan bertemu tu. Daripada kanak-kanak yang kecil, tak kira kanak-kanak pun Nabi beri salam. Dan orang yang tua-tua Nabi beri salam lagi. Dan orang yang hitam, orang guna pula. Yang ni orang di sini orang berkulit hitam lah. Dan orang yang merah. Jadi tidak kata putih sebab jarang sangat orang putih lepuk itu. Jadi kita ni kulitnya kalau kulit hitam sungguh lah. Kalau cerah sikit itu jadi awal kemerah sikit, cerah lah, cerah kulit. Dan dengan orang yang merdeka dan dengan hamba demikian juga Nabi beri salam. Sama ada orang tu hamba ke merdeka ke, Nabi tak kisah. Dan dengan hamba orang daripada orang yang ahli sembahyang. Asalkan mereka ini adalah ahli sembahyang. Siapa ahli sembahyang? Iaitu ahli kiblat. Maksudnya ahli kiblat. Siapa ahli kiblat? Orang Islam lah. Sebab itu manhaj ahli sunnah tidak mengkafirkan ahli kiblat. Siapa ahli kiblat? Orang yang bersyahadah dan mendirikan salat. Kecuali orang yang jelas, terang, tidak ada keliru langsung, telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman dia. Dia buat dengan dia tahu jelas dan terang, tak soal lagi suruh betul dak, dia berkerah dan memang nyata tak ada khilaf lagi, dia melakukan sesuatu yang membatalkan iman, lalu dijatuhkan hukum oleh penguasa, barulah. Bobo saka-saka ni dah boleh. Lebih-lebih lagi kita buat pandai-pandai duk tafsir. Orang dok kata gitu, kita kata gitu.
Orang dah buat gitu, kita kata dia buat gitu. Tu kau dah jadi. Jadi mazhab Ahlussunnah ni dia tidak akan mengkafirkan orang dengan mudah. Itu manhaj la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. Kami tidak akan mengkafirkan ahli kiblat. Itu sikap Ahlussunnah. Tetapi dalam sejarah Islam ni, yang cenderung dan memulakan benda-benda ni, bahkan cenderung tinggi untuk melabelkan orang kafir ni, siapa dia? Khawarij. Kelompok-kelompok Khawarij di zaman awal Islam dulu. Dan akhir-akhir ni yang cenderung ke situ tu, maaf nak katalah, kelompok-kelompok Wahabi hari ni suka cenderung dengan cara-cara seperti ini. Nabi sebut di dalam riwayat, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh, mereka memerangi orang Islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Nabi kabur alamat-alamat. Ini alamat-alamat rosak. Laisat lahu hullatun limadkhalihi wa hullatun limakhrajihi, la yastahyi min an yujiba idza du'iya wa in kana ash'asa aghbara wa la yahkiru ma du'iya ilayhi in lam yajid illa hashfad daql, la yarfa'u ghada'an li'asha wa la asha'a li ghada', hayyana al-mu'nah layyana al-khuluqa, hayyinul mu'nati hayyinul mu'nati layyinul khuluqi karimut tabi'ati jamilul mu'asharati taliqul wajhi bassamun min ghairi dhahik mahzunun min ghairi abusin syadidun fi ghairi unfin mutawadi'un fi ghairi mazallatin jawadun min ghairi sarafin rahimun likulli zi qurba wa muslimin raqiqul qalbi daimul itraqi lam yabsham qat min syab'in wa lam yamudda yadahu an tam'in. Artinya, tiada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh bagi pakaian pada ketika masuk ke dalam rumahnya lain daripada pakaiannya bagi keluarnya. Nak kabarnya Nabi pakai pakaian Nabi ni sangat zuhur. Luar pakai baju tu lah, masuk dalam rumah pun pakai itu juga. Dan itu menjadi keharusan bagi Nabi. Nak kabarnya sikap Nabi yang sangat zuhud dan tawadhu. Daripada pakaiannya bagi keluarnya daripada rumahnya. Maksudnya Nabi duduk rumah pun pakai itu, pergi keluar dengan tergawa pun pakai itu juga. Dan panjang lagi riwayat ni, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.